Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung berkenaan dengan seruan dakwah secara terang-terangan di atas Bukit Safar. Pada siri yang lepas kita telah membaca dan membincangkan berkenaan dengan seruan secara zahir, maknanya seruan dakwah secara terbuka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah turunnya firman yang menyeru supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara terbuka pada tahun keempat kenabian, sebagaimana firman Allah taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara-saudara terdekat kamu. Dan kita telah baca riwayat yang disebut dalam Rahiqul Maktum berkenaan dua kali pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah Bani Hashim, kaum keluarga Nabi, dan Bani Abdul Manaf. Pada pertemuan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap, cuma Abu Lahab saja yang bercakap dan memberi amaran supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan dakwah dan meninggalkan agama nenek moyang. Dan pada pertemuan yang kedua, seperti mana yang diceritakan dalam Fiqhus Sirah karangan mufakkir yang terkenal Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkenaan pertemuan yang kedua, Abu Lahab beri amaran kepada Nabi akan mengambil tindakan sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan mengajak masyarakat jahiliyah musyrik ataupun Arab Quraisy di luar sana supaya beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Lalu Abu Talib membalas, demi Allah, selama aku masih hidup, aku akan mempertahankan dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Abu Zahrah rahimahullahu ta'ala dalam mengulas dua pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf, Syekh Muhammad Abu Zahrah mengulas berkenaan dengan sikap antara Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Talib kita tidak perlu jelaskan dengan secara panjang lagi, memang pilihan yang tepat. Abdul Muttalib beri amanah
kepada Abu Talib supaya menjaga dan melindungi Nabi SAW, sehingga kan Abu Talib sangat menyayangi Nabi, bahkan melebihi anak-anak Abu Talib sendiri. Tapi Abu Lahab tidaklah bersikap begitu. Abu Lahab ni memang suka, masa waktu Nabi lahir tu memang dia suka. Tapi sikap Abu Lahab tidak seperti Abu Talib yang sangat menyayangi serta mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikapnya sungguh berlainan dengan anggota keluarga yang lain, termasuk yang belum Islam. Abu Talib walaupun tak terima Islam, tak masuk Islam, tapi dia melindungi Nabi, menyayangi Nabi dan tidak pernah membiarkan Nabi keseorangan. Hal ini mungkin kerana kepentingan harta dan pangkat yang menguasai Abu Lahab, menyebabkan ia tidak mahu mencari susah. Orang apa ni, perangai buruk, orang yang bermuka-muka. Inilah perangai Abu Lahab. Mungkin Abu Lahab tak puas hati sebab Abu Talib menjadi ketua, pemimpin besar Quraisy ketika itu. Ummul Jamil, isteri Abu Lahab, juga memainkan peranan yang besar memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sungguh-sungguh bencikan Rasulullah dan isterinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Maknanya bini Abu Lahab pun sama naik perangai dengan Abu Lahab. Mereka suami isteri menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kejahatan yang tidak terhingga di saat orang menyanjunginya di langit dan di bumi. Walaupun demikian, dialah orang yang penakut. Ketika Quraisy keluar berperang, ia tidak keluar berperang. Adapun sikap Abu Talib hendaklah dinilai juga dari segi Islamnya. Sikap menyokong di atas dasar kekeluargaan tanpa beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi berpegang dengan ajaran nenek moyang. Maknanya asabiyah Abu Talib ni berpegang kepada agama nenek moyang dia, sehingga kan membuatkan hatinya buta menerima kebenaran Islam. Itulah dua yang telah kita bacakan pada siri yang lepas berkenaan dengan dua pertemuan Nabi SAW dengan ahli keluarga baginda Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf. Al-Bukhari meriwayatkan selepas turunnya ayat wa anzir wa ashiratakal aqrabin, Nabi terus keluar ke Bukit Safar dan terus memanggil suku-suku bani-bani kabilah-kabilah Quraisy supaya berkumpul dan memberi amaran bahawa di belakang aku ni ada satu pasukan berkuda yang lengkap bersenjata akan menyerang kamu. Adakah kamu percaya? Mereka semua menjawab, ya, aku percaya. Kamu ni Muhammad tak pernah menipu pun. Kamu ni seorang Al-Amin, yang jujur dan amanah. Maka baginda berkata lagi, kalau begitu sungguhnya aku memperingatkan bahawa akan datang kepada kamu azab yang keras. Mendengarkan hal itu, Abu Lahab berkata dengan marahnya, tabalakal hazal yaum, celakalah pada hari ini ya Muhammad. Tabalaka sa'iral yaum alihazal jama'tana,
celakalah mu pada maksudnya celakalah mu sepanjang hari ni. Alihaza jama'tana, ni ketujuan mu panggil kami semua berkumpul. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka, api yang bergelojak. Dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabuk. Surah Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan umum dengan sabdanya, ya ma'syaral Quraisy ankizu anfusakum minan nar, ya ma'syara bani Ka'ab ankizu anfusakum minan nar, ya Fatimatu bintu Muhammad ankizu nafsiki minan nar, fa inni wallahu la amliku lak minallahi syai'a, ala inna lakum sabilaha. Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Wahai keturunan Ka'ab, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Hai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Maka sungguhnya aku demi Allah tidak dapat melepaskan kamu dari hukum Allah sedikit pun, melainkan aku mempunyai hubungan keluarga dengan kamu yang akan aku hubungkannya. Peristiwa ini terjadi semasa baginda menyampaikan seruan dakwah secara terang-terangan di atas Bukit Safar. Itu dua riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berterus terang menegakkan kebenaran tanpa mempedulikan tentangan. Inilah Nabi SAW istiqamah dalam menyampaikan dakwah, walaupun baginda ditentang oleh ahli keluarga dan masyarakat musyrik Mekah ketika itu, tapi Nabi tak berputus asa. Islam yang disebarkan itu bila Nabi SAW bercakap di atas Bukit Safar. Dalam peristiwa tersebut, hati-hati orang Quraisy mula berbolak-balik, nak percaya tak percaya. Sebab dikenal perangai Nabi seorang yang sangat jujur, sangat amanah, orang yang baik akhlaknya. Sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada kamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berkata Asy-Syaikh Said Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang manusia. Baginda tidak dapat menghindarkan diri dari perasaan yang menyempitkan dada apabila mendengar adanya suasana syirik.
terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendengar sendaan dan kepada dakwah menegakkan kebenaran. Dakwah dan kebenaran diperangi dengan kerasnya, dibendung dan disempit jalannya oleh kesatan dan syirik. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bertasbih, memuji Tuhannya dan beribadat kepadanya, mendampingkan diri dan berlindung di sisi Allah dengan bertasbih, bertahmid dan beribadat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikanlah kamu di antara orang yang sentiasa bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Itulah cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Respon yang pertama yang diterima oleh Nabi sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, seruan dakwah secara terang-terangan di Bukit Safar. Kaum Quraisy mendatangi Abu Talib setelah memikirkan apa yang perlu dilakukan. Tidak ada jalan yang lain bagi Quraisy kecuali mendatangi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Mereka memintanya untuk menghentikan usaha dakwah anak saudaranya, untuk menekankan betapa seriusnya permintaan ini. Mereka menggunakan isu hakikat dan kebanggaan nenek moyang. Jadi pemimpin-pemimpin Quraisy ni rasa bimbang. Lalu mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib, bincang dengan Abu Talib supaya Abu Talib nasihatlah kepada anak saudaranya Muhammad ni supaya hentikan dakwah, hentikan seruan dakwah, hentikan mengaku jadi Nabi. Dan mereka pergi jumpa Abu Talib. Dia kata, kita ni bangsa Quraisy, bangsa yang dipilih menjadi pemimpin besar di Mekah. Keturunan dan kaum kita menjadi ketua sejak zaman berzaman. Memang Datuk Nabi Abu Talib, Abdul Manaf, Bani Hashim ni memang keturunan orang yang menjadi pemimpin besar di Mekah. Agama nenek moyang kita yang kita sembah selama ni, tiba-tiba mari Muhammad yang masih metah ada mendakwa ada Tuhan yang lain daripada Tuhan yang kita sembah. Mereka mengatakan dakwah untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka serta penyataan Tuhan-Tuhan itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak dapat memberi kemanfaatan serta merupakan penghinaan yang sangat buruk. Pernyataan tersebut bermaksud datuk moyang mereka yang sejak dahulu menjalankan tradisi penyembahan berhala telah bertindak bodoh dan sesat. Mereka sedar. Nabi SAW menyampaikan seruan Islam. Nabi memberi ucapan supaya orang musyrikin Mekah tu berfikir. Dia tukang ukir patung macam cerita Nabi Ibrahim lah dengan bapaknya Azar. Dia tukang ukir patung, tiba-tiba dia disembah pula patung tu. Patung tu pula tak boleh memberi manfaat, tak boleh beri mudarat. Jadi kita ni macam orang bodoh lah, pergi sembah patung tu. Kita ni sesat lah. Itu reaksi orang Quraisy
masa pergi mengadu di hadapan Abu Talib. Abu Ishaq menyatakan beberapa orang pembesar Quraisy datang menemui Abu Talib. Mereka berkata, "Hai Abu Talib, sungguhnya anak saudaramu telah menghina Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, memperbodoh-bodohkan segala imajinasi kita, serta menuduh datuk moyang kita sesat. Alangkah baiknya kamu hentikan dia. Kabarlah suruh berhentilah daripada dia merosakkan, memecah belahkan masyarakat." Nabi SAW dalam dakwah ni, Nabi dituduh macam-macam. Yang pertama, Nabi dituduh gila. Nabi dituduh ahli sihir. Nabi dituduh pemecah belah masyarakat. Menjadi pendomang kita, pejuang-pejuang Islam di akhir zaman ni, abna'ul harakah, yang menyambung perjuangan, mata rantai perjuangan Nabi-Nabi yang terdahulu, dan ulama-ulama yang berjuang. Memang kita akan dituduh dengan tuduhan pemecah belah masyarakat, pembawa ajaran kuno, pembawa ajaran sepik, orang gila, tak berakal, macam-macam dituduh. Nabi SAW telah lalui. Nabi telah lalui apa yang telah terjadi pada hari ini. Sebab tu penting untuk kita belajar sirah Nabi supaya kita lebih terbuka dan lebih bersemangat untuk tengok keadaan yang berlaku pada hari ini, membina sebalik semangat emosi kita sebagai pejuang-pejuang Islam, supaya kita tidak lari daripada landasan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan Nabi SAW gariskan untuk kita, supaya kita tidak melencong jauh daripada tujuan hidup dan tujuan dakwah, supaya kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib menolak permintaan mereka dengan cara yang baik sehingga mereka pergi. Sementara itu Rasulullah SAW tetap istiqamah dengan apa yang dilakukan, iaitu menyampaikan agama Allah sekaligus mendakwahkannya. Nabi SAW konsisten, tetap istiqamah. Walaupun tak ada orang sokong Nabi, tapi Nabi terus bergerak. Nabi tak heran korang. Nabi SAW diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi perbanyakkan sujud, banyak bertasbih, bertahmid dan mengikati Allah, supaya Nabi lahir kekuatan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah untuk menghalang jemaah haji daripada mendengar dakwah. Jadi banyak kerja lah. Pemimpin Quraisy, musyrikin Mekah ni banyak kerja lah. Selepas Nabi SAW melaksanakan dakwah secara terang-terangan, masa ni dia tidak ambil tindakan lagi. Dia masih berbincang lagi. Usaha berbincang dan berdialog dengan Nabi, tapi Nabi tak heran. Pergi jumpa pak dara Nabi pun, Abu Talib tak layan. Bermesyuarat untuk menghalang jemaah haji daripada mendengar dakwah. Memang masa ni ibadat haji masih dilaksanakan. Macam saya cerita pada siri yang lepas, mereka masih berpegang kepada agama nenek moyang, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi sangat banyak menyeleweng. Mereka pergi haji ke Mekah, mereka tawaf dalam keadaan berbogel, menyembah
haiwan sembelihan kepada berhala. Itulah kerosakan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, orang-orang musyrik masa itu. Pada hari-hari tersebut ada satu persoalan lain yang juga mengkhawatirkan orang Quraisy, iaitu dakwah secara terang-terangan yang berlaku beberapa bulan sehingga mendekati musim haji. Dia takut bila ramai orang mari haji ni, orang luar akan bertumpu di Kaabah. Orang Quraisy menyadari orang Arab akan segera datang untuk menunaikan haji. Maka orang Quraisy merancang untuk memburuk-burukkan Nabi kepada orang Arab supaya dakwah Nabi tidak berpengaruh dalam jiwa orang Arab. Lalu mereka menemui Walid bin Mughirah untuk bermesyuarat. Apakah perkataan yang mereka mahu gunakan untuk memburuk-burukkan baginda? Walid berkata, kita mesti bersependapat untuk menggunakan satu perkataan saja. Jangan berselisih, sebab itu boleh menyebabkan sebahagian kita mendustakan sebahagian yang lain. Orang Quraisy berkata, kalau begitu sila nyatakan perkataan yang kamu usulkan terlebih dahulu. Walid menjawab, tidak, kamulah yang cakapkan dahulu. Orang Quraisy berkata, bagaimana kalau kita gelarkan dia sebagai ahli sihir? Kata Al-Walid, jangan. Demi Allah, dia bukan ahli sihir. Kita telah tahu apa itu sihir, sedangkan Muhammad tidak pernah membacakan mentera-mentera sihir. Mereka berkata, bagaimana kalau kita kata orang gila? Walid kata, jangan, Muhammad bukan orang gila. Kita tahu ciri-ciri orang gila ni macam mana. Sementara Muhammad tidak bertindak bodoh dan aneh. Dan Nabi dan Muhammad tak cakap seorang diri. Mereka berkata lagi, kalau begitu kita kata Muhammad ni seorang penyair. Walid menjawab, Muhammad juga bukan seorang penyair. Kita telah kenal pelbagai syair, irama, intonasi, sajak yang pendek, panjang, semua kita tahu. Tapi Muhammad ni bukan penyair. Mereka berkata lagi, bagaimana kita kata Muhammad ni seorang tuk bomo. Lalu mereka mengatakan, bukan, Muhammad ni bukan bomoh. Sebagaimana kita tahu dia tak pernah membaca macam-macam jampi-jampi serapah. Bukan. Orang Quraisy kehabisan idea. Nak kata tok bomoh bukan, nak kata ahli sihir bukan, nak kata penyair bukan, nak kata apa lagi? Orang bodoh, orang gila tak jadi belaka. Jadi orang Quraisy ni nak kata apa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan sambung pada siri yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like and share. InsyaAllah semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.